Video ini dibawakan oleh LD Analyst. Deposit lebih pantas dan mudah kini berada di Malaysia dan Indonesia. Syui, bersama saya Faiz, dan pada video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda 4 jenis bentuk ataupun rupa yang berada di dalam line chart yang penting untuk anda tandakan di dalam anda punya mapping. Kenapa benda ni penting? Kerana ini adalah tempat-tempat potensi harga bakal melakukan pembalikan ataupun kita panggil dia sebagai retracement di dalam pasaran forex. Tanpa membuang masa, korang boleh tengok part 2 ni sebelum korang pergi ke part 1. Ayo teruskan. Baiklah, pada video yang lepas saya ada tunjukkan kepada anda bagaimana cara saya melakukan mapping untuk daily dan H4, tetapi saya tertinggal satu bahagian di mana ada 4 jenis bentuk yang anda perlu tahu dan anda perlu marking sebelum anda membuat mapping. Jadi saya skip bahagian ni. Kepada sesiapa yang sudah menonton bahagian part 1, tak apa, anda boleh teruskan, dan kepada siapa yang menonton bahagian part 2 selepas anda habis menonton ni, anda boleh pergi ke bahagian part 1. Dia terbalik sikit. Baiklah, ini adalah 4 bentuk yang anda kena marking ketika membuat mapping. Kenapa mapping ini penting adalah kerana ini adalah tempat-tempat yang berpotensi untuk harga melakukan pembalikan ataupun retracement sebelum dia melakukan, dia nak naik ke, dia nak turun ke. Jadi tempat tu dia akan ada interaksi. Senang cerita, mapping ni adalah tempat untuk harga berinteraksi jika kena dan tepat. Kalau korang mapping tak betul, tak guna juga kan. Baiklah, kita akan pergi kepada 2 bentuk yang pertama, iaitu adalah resistance dan juga support. Okey, resistance merupakan, korang tahu, adalah harga di mana bila harga naik sampai satu paras harga akan jatuh kembali ke bawah. Dan di line chart ini adalah rupa dia, bentuk seperti A, berbentuk seperti A di dalam line chart. Dan untuk support pula, dia adalah berbentuk V, huruf V. Dia macam ada tanda Nike sikit, tapi bukan Nike, dia V di dalam chart. So ini adalah mewakili support, dan apa yang perlu anda lakukan hanyalah marking di kawasan sini dan marking di kawasan sini. Lepas tu nanti kalau siapa yang nak tengok bahagian pertama, saya ada ajar macam mana nak precisekan benda itu di candlestick. Baiklah, saya akan tunjukkan anda di line chart macam mana rupa resistance yang saya lukiskan tadi. Macam ni. Ni untuk resistance dan yang ni untuk support. Bila harga turun, harga pergi ke sini dan dia melakukan kenaikan. Nampak tak? Di sini dia berbentuk V dan ini berbentuk A. Terbalik. Maafkan saya, ini bentuk V, ini bentuk A. Dan sekarang ni apa yang anda perlu cari adalah bentuk yang sama di dalam line chart ni sebelum anda precisekan benda-benda itu di dalam candlestick. Jadi macam kat sini nampak dia bentuk macam A. Jadi tempat ni adalah tempat yang patut anda tanda. Bukan patut, wajib berwenang untuk anda tanda. Macam ni. Nampak ni, dia sub. Bentuk macam ni, sama kan. Naik. Jadi kat sini adalah tempat anda suruh marking. Jadi ini pun nampak bentuk A. Nampak A. So ini adalah tempat-tempat yang anda boleh marking. Ini boleh marking. Ini boleh marking bentuk A. Ini boleh marking. Senang cerita, benda-benda yang macam ni anda kena marking. Tetapi kena make sure benda tu mesti kena ada lebih daripada 2 sentuhan bila anda tarik horizontal line ni. Nampak ni, bila anda tarik horizontal line, anda akan nampak sini ada sentuhan, sini ada sentuhan. Jadi kat sini adalah tempat yang sesuai untuk anda marking untuk resistance. Untuk huruf V ni pula atau support mestilah berada di bahagian bawah. Jadi untuk menandakan bahagian support, anda perlu cari pola berbentuk V di dalam market. Ni anda dapat ni huruf V dan anda dapat ni huruf V. Dan macam saya cakap tadi, dia mesti kena ada lebih daripada 2 support.
Macam ni. Ni kuat, ni V, dan ini pun V. Balik. Mana ni 1, 2, 3, 4, 5 sentuhan. Kalau tarik lagi belakang, dia ada 6, 7 sentuhan. Jadi tempat ni adalah kawasan support yang penting untuk anda. Baiklah, selepas anda memahami resistance dan support dan cara penandaannya di line chart, sekarang ni kita pergi ke dua lagi bentuk yang terakhir supaya lebih sharp, tepat, padu dan SL halus. Ini adalah dua lagi bentuk yang anda perlu tandakan di dalam mapping anda kerana zon-zon ini bakal memberikan retracement di dalam pasaran. Ini adalah contoh dan anda perlu marking di kawasan sini. Saya betulkan balik warna putih dan saya tandakan 7. Okey. Anda perlu tandakan macam ni di dalam anda punya line chart. Kawasan ini penting kerana untuk topik ni saya tak ajar lagi, tapi benda ni anda kena marking dulu supaya nanti saya akan ceritakan apa ini adalah drop base drop dan ini adalah rally base rally di dalam pasaran. Tapi saya masih belum sampai topik tu lagi. Tapi tak apa, anda ingat dulu dua bentuk ni supaya mapping anda lebih precise, tajam dan melatop. Okey, di sini saya akan cari bentuk yang macam zigzag yang saya tunjuk tadi. So dekat sini saya remove drawing dulu dan saya tunjukkan bentuk dia. Dia bentuk sub. Dia bentuk sini. Okey, untuk yang kedua pula adalah sub. Dan kalau anda tengok, ini adalah kawasan yang anda perlu tandakan di dalam line chart anda. Dan apa yang anda perasan dekat sini, kalau ada pattern macam ni rally base rally, anda nampak dekat sini, ini adalah tempat yang harga bakal membuat interaksi. Dan dekat sini pun kita boleh nampak sub. Ni ada tempat, ini adalah tempat yang penting untuk anda marking. Dan ini pun ada tempat untuk anda marking juga. Tempat ni zigzag. Ni penting. Okey, dan untuk ini pula, ini drop base drop. Untuk rally base rally saya bagi contoh lagi. Di mana ya? Ini drop base drop, sub base drop. Okey, lagi mana lagi ya? Ini rally base rally sub. Dia bentuk macam tu. So jadi ini adalah kawasan yang anda boleh marking lah. Jadi kalau kita pergi kepada latest punya zone yang ni, so saya kecilkan zone supaya kita mudah mencari benda tu. Kalau kita nampak dekat sini, nampak tak? Dia buat sub dekat atas. Jadi ini adalah zone yang penting untuk anda tanda. Macam tu lagi. Ni pun ada sub. Anda kena biasakan buat benda-benda macam ni supaya mapping anda berpotensi untuk membuat profit. Lagi satu, ini adalah rally base rally dan saya akan tunjukkan cara yang lagi satu tu yang bentuk macam ni. Zigzag ke depan. Ni ada satu contoh. Ini tempat yang anda kena marking. Ni kita ambil ni. Ini adalah tempat yang macam ni lah anda ambil. Ni ada dua contoh mudah ni. Zigzag, ni zigzag kat atas. Ini adalah tempat-tempat yang anda perlu marking di dalam anda punya mapping. Baiklah, ini adalah 4 bentuk yang penting untuk anda tandakan di dalam mapping anda. Kenapa 4 bentuk ini sangat penting? Kerana di tempat-tempat inilah harga bakal membuat corrective wave ataupun retracement di dalam pasaran. Dan ini adalah support dan ini adalah resistance dan ini adalah kawasan-kawasan yang mana harga berpotensi membuat pembalikan. Dan jika harga tak respect zone yang kita buat, sekurang-kurangnya dia akan memberikan sedikit interaksi dengan memberikan kita beberapa pips keuntungan. Itu saja perkongsian saya untuk video ini. Itu sahaja perkongsian saya pada video kali ini. Semoga memberi manfaat kepada anda. Kita jumpa pada next video.
Ho ho.